Jadi oleh kerana kita agak lama dah tinggal perbincangan ini, saya rasa elok sekali lagi saya baca semua sekali. Kemudian kita sambung di tempat kita berhenti dahulu. Tak perlulah bincang semula daripada awal pula. Apalagi nota dah ada, rakaman pun dah ada, boleh tengok semua tu yang lepas. Jadi supaya tidak terputus perbincangan ini, jelas nampak apa yang kita sedang bincangkan hari itu dan terhenti hari itu, saya nak ulangi sekali lagi secara sepintas lalu. Lepas tu kita akan bincangkan dengan detail lah mana yang belum dibincangkan hari itu. Baiklah. Bab ke-16, bab ma dzukira bi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ila al-Khadir. Wa qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري بصاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. Bab 16, kisah pemergian Musa ke dalam laut untuk menemui Khadir. Dan firman Allah, bolehkah aku mengikutimu untuk kau ajarkan kepadaku sebahagian daripada ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Al-Kahfi ayat 66. Itulah tajuk babnya. Kemudian kita pergi kepada hadis yang ke-75. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud. Beliau meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa dia, yakni Ibn Abbas, pernah bertengkar dengan Hur bin Qais bin Hisn. Hur bin Qais bin Hisn Al-Fazari berhubung dengan orang yang dicari oleh Musa. Ibn Abbas berkata dia adalah Khadir. Dalam keadaan begitu, Ubay bin Ka'ab lalu dekat mereka berdua. Ibn Abbas memanggilnya, lalu berkata, saya telah bertengkar dengan sahabat saya ini tentang orang yang dicari Musa, iaitu orang yang Musa meminta petunjuk jalan, yakni daripada Allah untuk menemuinya. Adakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentangnya?
Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda ketika Musa sedang berada dalam satu kumpulan Bani Israel. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia bertanya, Musa, adakah engkau tahu ada orang lain yang lebih alim daripadamu? Musa berkata, tidak ada. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, bahkan ada, yaitu hamba kami Khadir. Musa pun meminta, panjang sikit perbincangannya. Musa pun meminta daripada Allah petunjuk jalan untuk sampai kepadanya. Maka Allah memberikan kepadanya ikan daripada muka surat 144 sambungan sebagai tanda, dan dikatakan kepadanya, bila engkau kehilangan ikan itu, kembalilah semula, yakni dengan menjejaki kesan ikan yang menghilang itu, kerana engkau akan menemuinya. Musa pun mengikut kesan ikan yang menggelungsur ke dalam laut. Murid Musa, yakni Yusha, pula berkata kepadanya, tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi, sebenarnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa, yakni menceritakan tentang ikan itu, melainkan syaitan. Musa berkata, itulah yang kita cari. Mereka pun berpatah balik mengikut jejak-jejak mereka yang lepas. Kemudian mereka berdua menemui Khadir. Setelah itu berlakulah kisah yang disebut oleh Allah berhubung dengan mereka berdua di dalam kitabnya. Sampai di situ hadis ini. Jadi ini salah satu versi kisah Musa dengan Khadir di dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan pada 12 tempat kisah ini. Satu, kisah perdebatan ataupun perbahasan yang berlaku di antara Ibnu Abbas dengan Hur bin Qais. Itu satu versi. Yang kedua, kisah pertengkaran ataupun perdebatan yang berlaku di antara ini di antara sahabat dengan sahabat, yang kemudian itu di antara tabi'in dengan tabi'i, Sa'id bin Jubair dengan Nauf al-Bikali. Yang mereka perdebatkan di sini ialah siapakah sahib Musa, orang yang dicari oleh Musa itu. Yang Allah sebut ada lagi orang yang lebih alim daripadamu, yaitu Khadir. Siapakah Khadir itu? Ini dalam versi ini. Dalam versi satu lagi yang mereka perdebatkan, yang mereka bahaskan ialah tentang siapakah Musa yang tersebut dalam peristiwa ini. Adakah Musa itu Nabi Musa atau Musa lain? Atau Musa lain. Itu yang diperdebatkan. Dua versinya. Jadi dua-dua ni, kalau kita ambil kira dua-dua ni sebab kandungannya lebih kurang sama saja. Cuma adalah beberapa tempat itu yang berbeza. Semua sekali dalam 12 kalilah Imam Bukhari ulangi hadis ini. Ini termasuk dalam hadis yang berulang di dalam Sahih Bukhari. Kalau kita belajar kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari, maka tidak ada pengulangan seperti ini. Orang-orang yang meringkaskan kitab Sahih Bukhari itu pada umumnya mereka ambil mana yang paling panjang lah daripada kedua-dua versi ini. Itulah yang disebutkan. Adapun yang berulang-ulang, itu terutamanya yang ringkas-ringkas itu mereka tak ulang lagi. Jadi ini termasuk dalam hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang berulang. Berulang hadis di dalam Sahih Bukhari
hanya hadis itu sendiri. Adapun kandungan dia tu sedikit sebanyak ada perbezaannya. Sanadnya juga berbeza. Kemudian maksud dan tujuannya juga berbeza. Imam Bukhari kemukakannya di bawah tajuk yang berbeza-beza, ada tujuan yang tersendirilah. Imam Bukhari buat tajuk itu dan kemukakan hadis ini sebagai hujahnya atau dalilnya. Begitu ceritanya. Baik. Pernah bertengkar dengan Hur bin Qais bin Hisn al-Fazari berhubung dengan yang dicari oleh Musa. Ibnu Abbas berkata dia adalah Khadir. Inilah nama orang yang dicari oleh Musa. Yang Allah sebut ada orang yang lebih alim daripada dia. Namanya disebut dalam hadis Khadir. Tidak pernah pula di dalam hadis-hadis yang sahih ini disebut nama yang lain selain daripada nama ini. Sama ada kita menganggapnya nama sebenar atau nama gelaran, itu tak jadi masalah lah. Tapi inilah satu-satunya nama yang disebut di dalam hadis-hadis sahih. Kemudian satu lagi disebut rajul. Daripada situ ramai ulama menyimpulkan bahawa Khadir itu adalah manusia, rajul, manusia. Cuma banyaklah perbincangan di situ. Itulah yang kita bincangkan sebelum ni dan belum selesai lagi. Ibnu Abbas kata Khadir, tiba-tiba Ubay bin Ka'ab lalu dekat mereka berdua. Ibnu Abbas memanggilnya. Dia pun tanya, kita ni duduk berdebat, duduk bertengkar tentang Musa yang dicari, iaitu orang yang Musa meminta petunjuk jalan daripada Allah. Bila Allah sebut ada lagi orang alim daripadamu, Nabi Musa pun teringin sangatlah nak bertemu. Macam mana saya nak bertemu, di mana duduknya? Lalu Allah SWT pun ceritalah caranya, panduannya, bagi panduan kepada Musa. Jadi Ibnu Abbas tanyalah Ubay bin Ka'ab, kamu pernah dengar ke Rasulullah bercerita tentangnya? Siapa namanya? Siapa orangnya? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, dia ada dengar. Nabi SAW bersabda. Jadi ini latar belakangnya. Kenapa kemudiannya Musa nak mencari orang ni? Sebab dia pernah berucap dalam satu kumpulan umatnya, Bani Israel. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia bertanya Musa, adakah engkau tahu ada orang lain yang lebih alim daripadamu? Musa berkata, tidak ada. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, bahkan ada. Dan seterusnya seperti yang kita sebut, baca dah tadi. Di situ disebut Khadir sekali lagi. Ini kita dah baca itu. Ni rasanya bahkan ada, iaitu hamba kami. Satu lagi yang disebut di dalam hadis ni, seperti dalam Quran juga disebut hamba kami. Fawajada abdam min ibadina. Abdam min. Dalam Quran tak ada sebut nama orang yang dicari oleh Musa itu. Khadir pun tidak ada. Nama-nama lain pun tidak ada. Hanya disebutkan abdan min ibadina. Itu juga disebut di dalam hadis ini. 197. Di sini kita berhenti hari itu. Ini belum sempat lagi kita baca. Jadi hari ini kita akan sambung di sinilah. Tak perlulah bincang panjang yang telah kita bincangkan sebelumnya. Jadi saya nak minta sesiapalah tampil membaca sambungan ini daripada sini dan seterusnya. Izzuddin, silakan Izzuddin baca. Para ulama, situ orang. Ya, situ. Para ulama berbeza pendapat tentang banyak perkara berhubung dengan Khadir. Ya. Antaranya tentang, pertama, nama sebenarnya. Adakah Khadir itu nama sebenarnya atau tidak? Kedua, kenapa dia dipanggil Khadir? Ketiga, adakah dia seorang nabi, wali, jin atau malaikat? Keempat,
Andai kata diterima dia manusia, adakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia, yakni mati? Hmm. Kelima, siapa lebih alim sebenarnya? Nabi Musa kah atau Khadir? Itulah sebahagian daripada persoalan yang memerlukan pencerahan. Jadi Jawapan, ini sekejap Izzuddin. Jadi boleh dikatakan banyak-banyak perbincangan tentang Khadir inilah sekitar inilah yang dibincangkan dalam kitab-kitab itu. Panjang mana pun dia lebih kurang berkisar di sekitar 5 poin ini. Jadi itulah yang kita nak bincangkan. Sebahagiannya dengan ringkas dan sebahagiannya dengan agak detail. Mungkin sahabat-sahabat kita, hadirin dan hadirat sekalian, belum lagi mendengar sebahagian daripada perbincangan kita hari ini. Kalau dengar pun secara sepintas lalu. Jadi saya cuba kemukakan dengan agak terperinci lah, mana yang belum dikemukakan sebelum ini. Jadi harap mengambil perhatian lah, dan memberikan perhatian dengan sepenuhnya, dan kita bincangkan dengan tenang, bincangkan dengan tenang. Teruskan Izzuddin. jawapan kepada soalan pertama, Ya. Khadir bukan nama sebenarnya. Ia hanya nama gelaran. Adapun nama sebenarnya, maka para ulama berbeza pendapat tentangnya. Ada yang mengatakan Balia, ada yang mengatakan Ilyas, ada yang mengatakan Alyasa, dan ada yang mengatakan Amir, dan ada pula yang mengatakan Khadrun. Ya. Tetapi pendapat yang paling rajih, yakni kuat, berhubung dengan nama dan silsilah nasabnya adalah seperti berikut. Balia bin Malkan bin Falih bin Amir bin Salih Syalih. Ya. Bin Syalih bin Arfakhshas bin Syam bin Nuh Sam alaihi salam bin Sam bin Nuh alaihi salam. Demikianlah disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari dan Ibn Qutaybah di dalam Al-Ma'arif. Sekejap Izzuddin. Seperti saya telah maklumkan sebelum ni, ini nota saya buat dengan cepat-cepat. Belum lagi saya masukkan rujukan yang lengkap, misalnya Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid berapa, muka surat berapa, begitu juga Ibn Qutaybah di dalam Al-Ma'arif dan lain-lain lagi. Di sini saya tak berikan rujukan lagi. Kalau nak tengok contoh, insya-Allah nanti kalau betul-betul siap dan sampai ke peringkat kita nak buat buku, semua ni saya akan insya-Allah lengkapkan segala rujukan itu seperti yang telah siap kita cetak baru sejilid itu. Lebih kurang macam itulah. Seterusnya yang lain-lain pun insya-Allah. Teruskan Izzuddin. Jawapan kepada persoalan kedua. Ya. Terdapat beberapa pendapat pula tentang sebab beliau digelar dengan Khadir atau Khidir. Menurut Mujahid, sebabnya beliau dipanggil Khadir ialah kerana bila beliau bersembahyang akan menghijaulah kawasan sekelilingnya. Imam Bukhari mengemukakan satu riwayat yang marfu' daripada Abu Hurairah tentang kenapakah beliau dinamakan, yakni digelar dengan nama gelaran Khadir. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Innama summiyal Khadira annahu jalasa ala farwatin bayda'a fa iza hiya tahtaddu min khalfihi khadra." Bermaksud, sebabnya dia dinamakan Khadir ialah kerana apabila dia duduk di atas rumput yang kering, rumput itu setelah dia bangun akan bertukar menjadi hijau dan hidup subur. Inilah tentunya jawapan yang paling sahih kenapa beliau digelar dengan Khadir. Teruskan. Jawapan kepada persoalan ketiga. Para ulama juga khilaf
berbeza pendapat tentang Khadir. Adakah dia seorang wali, nabi atau malaikat? Pertama, Abu Qasim Al-Qushairi dan sekumpulan ulama berpendapat Khadir adalah seorang wali, yakni kekasih Allah. Kedua, Ibnu Atiyah, Baghawi dan lain-lain menukilkan daripada kebanyakan ahli ilmu bahawa mereka berpendapat Khadir seorang nabi. Kemudian mereka, yakni ahli nujum, berbeza pendapat lagi tentang adakah dia seorang nabi, ahli ilmi, ahli ilmu, ahli ilmi. Berbeza pendapat lagi tentang adakah dia seorang nabi sahaja atau dia juga seorang Rasulullah. Imam Al-Qurtubi berkata, menurut jumhur ulama, Khadir adalah seorang nabi. Alasan mereka ialah, pertama, itulah yang dapat difahami daripada kenyataan Al-Quran tentangnya. Kedua, seorang nabi lagi rasul seperti Nabi Musa alaihissalam tidak akan berguru kecuali dengan seorang nabi sepertinya juga. Tidak mungkin seorang nabi akan berguru dengan seorang wali sahaja. Ketiga, hanya seorang nabi juga dapat mengetahui perkara ghaib secara pasti dan diyakini melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, semasa dalam perjalanan bersama Musa, Khadir telah melakukan beberapa perkara yang menyalahi syariat. Tentu sekali dia dapat menyalahi syariat kerana telah mendapat wahyu daripada Allah yang mengecualikannya daripada sesuatu hukum syariat yang maklum. Sekejap Izzuddin. Kita boleh tambah kalau nak tambah yang kelima ya. Yang kelima, kalau nak tambah lah, mungkin akan datang pun saya tambah. Ni sekadar yang ada di sini. Yang nak tambahnya iaitu berdasarkan hadis Bukhari, salah satu versi hadis Bukhari, dan lain-lain juga disebutkan semasa dalam perjalanan itu mereka pergi ke tepi pantai dan mereka bertemu dengan satu kapal. Kapal itu ramailah orang naik. Jadi kira penuh dah juga, tapi orang benarkan mereka naik sebab mereka kenal Khadir itu. Mereka kenal Khadir itu. Jadi berdasarkan riwayat itu, Khadir ini adalah seorang manusia yang dikenali. Yang dikenali ramai, orang tahu, orang kenal siapa dia. Maknanya kira-kiranya dia hidup dalam masyarakat yang memang maklumlah tentang dia tu. Bukan suatu perkara yang ajaib yang mereka tak tahu, tak pernah kenal, tidak. Berdasarkan hadis itu juga jumhur ulama mengatakan Khadir ini adalah seorang manusia, nabi, lagi rasul ataupun nabi sahaja. Begitu. Itulah ceritanya. Ya, silakan. Hakikat inilah yang diungkapkan oleh Khadir dan dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada ayat ke-82 surah Al-Kahfi. Wa ma fa'altuhu an amri. Bermaksud, dan ingatlah, aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Al-Kahfi ayat 82. Teruskan. Hamba, yakni manusia atau jin, yang perlu mengikuti syariat ialah yang tidak diberikan ilmu khusus kepadanya. Adapun hamba yang diberikan ilmu khusus seperti Khadir itu, dia terkecuali daripada beberapa hukum syariat kerana mendapat kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi wahyu yang sampai kepadanya. Orang yang mempunyai keistimewaan mendapat wahyu seperti itu tentunya seorang nabi, bukan wali. Seorang wali biar bagaimana tinggi sekalipun darjatnya di sisi Allah, tetap tidak mempunyai keistimewaan mendapat wahyu daripada Allah. Paling hebat pun seseorang wali itu, dia hanya dikasyaf atau diilhamkan tentang sesuatu perkara. Namun apa yang diperolehinya tidaklah terjamin seperti wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa beliau membunuh kanak-kanak itu pula tidak dapat dielakkan kerana Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada apa yang perlu dilakukannya sesuai dengan takdirnya. Cuma ditunjukkan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Alasan bagi orang-orang yang berpendapat Khadir itu
Nabi seperti disebutkan oleh Al-Qurtubi di atas sebenarnya berpunca daripada beberapa firman Allah di dalam surah Al-Kahfi juga. Lihat ayat-ayat di bawah ini. Ayat yang dikemukakan oleh Bukhari di dalam tajuk bab ke-16 di atas, iaitu hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma tak apa lah. Ulim tarushda. Bermaksud, bolehkah aku mengikutimu untuk kau ajarkan kepadaku sebahagian daripada ilmu yang telah diajarkan kepadaku. Al-Kahfi ayat 66. Sekejap Izzuddin. Jadi ayat ini bagi orang yang mengatakan Khadir itu Nabi, paling tidak, ataupun Rasul juga. Dia kata kan tadi kesimpulan yang dibuat oleh Al-Qurtubi itu. Itulah yang dapat difahami. Jumhur ulama berkata Khadir adalah seorang Nabi. Alasan mereka itulah yang dapat difahami daripada kenyataan Al-Quran tentangnya. Salah satunya yang ni. Seorang Nabi lagi Rasul seperti Nabi Musa tak akan berguru. Melainkan daripada seorang Nabi sepertinya juga. Atau lebih lagi. Nabi Musa tu cukup lebih dah. Apa ni alasannya? Inilah. Ini antaranya. Nabi Musa minta nak belajar dengan dia. Tentulah orang yang Nabi Musa nak berguru dengannya itu tidak kurang daripadanya. Kalau wali macam mana lebih pun dia tak akan lebih daripada seorang Nabi. Jadi paling tidak dia ni seorang Nabi yang mendapat wahyu juga daripada Allah SWT. Jadi itulah yang disebutkan rushda, mimma ulimta rushda. Jadi wahyu lah kira-kiranya. Wahyu. Itu yang pertama. Yang disimpulkan oleh jumhur ulama. Teruskan yang kedua, B ayat ke-65 surah Al-Kahfi. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Bermaksud, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat di sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu yang khusus dari sisi kami. Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu, yakni yang khusus dari sisi kami. Surah Al-Kahfi ayat 65. Jadi sekejap Izzuddin, di sini juga dalil mereka. Mereka katakan bukti dia ni manusia, bukan malaikat. Abdan min ibadina. Abdan dia sebut, abdan. Ini salah seorang hamba yang kami kurniakan rahmat. Rahmat ini kata mereka berupa kenabian atau kerasulan, paling tidak kenabian yang kami kurniakan kepadanya dari sisi kami. Selain itu diberikan ilmu yang khusus dari sisi kami. Ini tentunya sifat seorang Nabi, kata mereka. Teruskan lagi. C. Ayat ke-82 surah Al-Kahfi yang telah pun dikemukakan sebelum ini. Wa ma fa'altuhu an amri. Bermaksud, dan ingatlah, aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Surah Al-Kahfi ayat 82. Sekejap. Apa ni Izzuddin? Jadi, kalau seorang wali, dia tidak mungkin buat sesuatu yang menyalahi syariat terutamanya. Tanpa mendapat wahyu, dia tak boleh dapat wahyu. Dia tidak boleh menyalahi syariat. Macam mana sekalipun. Jadi terbukti dalam kisah Khadir ni, dalam versi lain lah, versi kita ni versi ringkas, termasuk dalam yang ringkas. Jadi sini tidak disebut tiga peristiwa yang pelik tu, yang menyebabkan Nabi Musa menegurnya. Jadi tiga tu kira-kiranya menyalahi syariat lah. Terutamanya yang dia bunuh budak tu.
Tentu sekali budak tu tak ada apa-apa kesalahannya, tak ada dosa apa-apa, tidak disebut apa-apa dan masih belum baligh lagi. Macam mana dia membunuhnya? Itu dalam syariat mana sekalipun tak boleh membunuh manusia. Dan seorang wali dia tidak boleh mendakwa atau melakukan sesuatu berdasarkan ilhamnya ke atau apakah sesuatu yang bercanggah dengan syariat. Terutamanya sampai ke peringkat bunuh begini. Sama sekali tidak boleh. Kalau ada juga berlaku, itu menunjukkan dia tu seorang nabi paling tidak. Dan dia sebut di sini, aku lakukan semua itu bukan menurut fikiranku, bukan sesuka hatiku. Bila kata tidak sesuka hati, bermakna dia dapat panduan dan arahan daripada Allah. Dan orang yang dapat arahan dan panduan daripada Allah yang meyakinkan tidak ada kemungkinan salah, ialah seorang nabi. Paling tidak. Itu sebab mereka katakan Khadir itu nabi. Bukan malaikat. Bukan malaikat. Bukan juga jin. Kalau jin tidaklah seperti yang saya sebut tadi, tapi saya tak kemukakan di sini tadi. Sebab kita nukilkan yang Qurtubi. Yang Qurtubi itu sekadar tu yang disebut. Kalau nak tambah, yang satu lagi tu cukup kuat bukti, iaitu ramai orang kenal dia. Bila kenal dia, mereka benarkan mereka naik. Nabi Musa naik dengan Khadir. Dan di situ tak ada disebut tentang Yusha' apa, kira-kiranya bersamalah juga naik. Ini semua kata mereka bukti daripada Al-Quran bahawa Khadir itu adalah manusia. Kemudian bukan manusia biasa, seorang nabi paling tidak. Seterusnya, ini yang saya rasa belum lagi dalam masyarakat kita dibincangkan dengan agak detail. Pendapat yang ketiga. Yang ketiga ni belum umum lagi dalam masyarakat kita, dan hari ini saya nak bagi pencerahan yang agak detail sedikit. Hujah-hujahnya, buktinya. Mereka pun ada bukti yang kuat juga. Jika ada orang yang berpendapat begini, terpulanglah kepada dia. Dia pun ada hujah dan bukti juga. Cuma tidak begitu popular. Yang popularnya yang tadilah. Yang kata wali itu pun tidak popular juga. Hanya segelintir saja kata. Yang jumhurnya kata dia itu manusia. Alasannya seperti kita telah sebutkan sebelum ini. Namun yang ketiga ni belum lagi orang bincang dengan agak terperinci. Hari ini kita boleh tengok perbincangan ini. Jadi saya nak minta orang lain pula lah supaya Izzuddin tak penat kan. Kita bergilir-gilir. Siapa nak baca pula ni? Silakan. Saya Maulana. Siapa ni? Firdaus di Indonesia. Oh, Firdaus dari Indonesia. Silakan. 3. Setengah ulama pula berpendapat Khadir bukan. Sekejap Firdaus. Mungkin bahasa Firdaus dengan bahasa kami di sini berbeza sedikit. Bukan setengah ya. Sesetengah. Bukan setengah. Ya betul Maulana. Ya begitu. Baca dengan tepat ya kalau boleh. 3. Sesetengah ulama pula berpendapat Khadir bukan wali, bukan juga nabi. Dan bukan juga nabi. Ya. Sebaliknya dia adalah malaikat yang telah menjelma sebagai manusia dengan perintah dan izin Allah. Ya. Untuk memberi sedikit pengajaran kepada Nabi Musa dan membuka mata umat manusia tentang hikmat-hikmatnya di sebalik kejadian-kejadian yang berlaku di alam semesta. Ya. Menurut Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya, Al-Mawardi telah menukilkan pendapat ini di dalam tafsirnya. Antara tokoh tafsir modern yang berpendapat Khadir malaikat, bukan wali, dan bukan juga nabi, ialah Maulana Maududi. Kalau Indonesia dia sebut modern Modern. Di sini modern, begitu saja ya. Itulah kita berbeza bahasa sedikit. Sebanyak tak jadi masalah, tapi boleh saling faham. Jadi saya nak tunjuk Maududi kecenderungan dia ke situ ya. Dan ada tidak jumhur ulama kalau di benua kecil India, Pakistan,
dan di India ramai juga yang berpendapat seperti Maududi ini. Walaupun bukan jumhur, bukan yang majoriti. Yang majoritinya seperti yang sebut tadilah di mana-mana pun, di mana-mana dunia Islam, begitu. Tapi mereka ini ada juga dan nampaknya semakin popular pendapat ini, terutamanya apabila mereka memerhatikan golongan ini pun ada hujah yang kuat juga. Saya nak tunjuk ini di mana Maududi sebut cerita ni, iaitu dia sebut di dalam tafsirnya. Ini tafsir Maududi ya. Saya nak tunjuk ni Al-Kahfi. Ini Tafhimul Quran. Dalam bahasa Urdu, ini surah Al-Kahfi. Di sinilah saya rasa saya tidak perlulah baca, cuma sekadar nak tunjuk. Di dalam ni lah disebutkan oleh Maududi tentang Khadir itu bukan manusia, bukan nabi pun, bahkan dia adalah malaikat. Kemudian ditambah pula di dalam kitabnya Rasailu Masail, dia soalan-soalan orang kepada dia dan dia jawab. Buku itu ada 4 jilid, ada 4 jilid. Dengan saya pun ada. Saya rasa tak perlulah dikemukakan sekarang. Dengan saya pun ada, dalam bentuk buku pun ada, dalam bentuk PDF pun ada. Dalam tu lebih jelas lagi bila orang soal dia, tanya dia, dijawab bahawa kecenderungan dia ke situ, dengan bukti-bukti yang lain lagi. Selain daripada itu, banyak lagi buku-buku yang lain yang menyebutkan perkara yang sama. Jadi saya ambil di sana sini, cantum jadi nota hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat kepada kita semua. Silakan teruskan Firdaus. Maulana Maududi dan orang-orang yang sependapat dengannya membantah apa yang disebutkan sebagai dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menunjukkan Khadir sebagai nabi dengan berkata, firman Allah yang menyebut Khadir sebagai abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami, di dalam ayat ke-65 surah Al-Kahfi itu tidak boleh dianggap sebagai dalil yang terang tentang Khadir itu seorang manusia, apalagi untuk dijadikan dalil bagi kenabiannya. Ini karena perkataan abdun, hamba, di dalam Al-Quran tidak semestinya digunakan dengan makna manusia. Malah ia juga digunakan untuk malaikat. Lihat sebagai contohnya 2 firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun. Bermaksud, dan mereka, yakni yang musyrik, berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, maha sucilah dia. Bahkan mereka yang dikatakan sebagai anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan, yakni malaikat, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-26. Jadi cuba tengok di sini ya. Di sini saya gariskan hamba-hambanya, ibad, disebut di sini ibad untuk malaikat. Mana tidak semestinya bila kata abdam min ibadina tu, abdam min ibadina tu maknanya jadi manusia. Apalagi kita nak kata tak jelas di situ, seorang nabi pun tak jelas. Abdam min ibadina boleh jadi malaikat. Buktinya di dalam ayat ini. Teruskan lagi. Di dalam firman Allah ini, perkataan ibadun yang merupakan kata jamak bagi abdun telah digunakan untuk malaikat. Teruskan. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Bermaksud, dan mereka pula menyifatkan malaikat yang menyerupakan hamba-hamba Allah, yang merupakan hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah itu sebagai orang-orang perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan dituliskan kata-kata mereka
yakni yang dusta itu, dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasannya dalam surah Az-Zukhruf ayat 19. Di dalam firman Allah ini juga para malaikat disebut sebagai hamba-hamba Allah. Jadi tidak jelas bila sebut abdam min ibadina tentang Khadir itu bermakna dia adalah manusia. Dia seorang nabi, tak jelas lagi. Buktinya inilah pada beberapa tempat di dalam Al-Quran ini perkataan ibad itu digunakan untuk malaikat, bukan untuk manusia. Teruskan Firdaus. B. Ini bahasa Indonesia B. Oh gitu, tak apa, boleh. Perkataan rajulun untuk Khadir yang tersebut di dalam sesetengah versi hadis kisah pertemuan Nabi Musa dan Khadir juga tidak boleh dijadikan alasan tentang kemanusiaannya. Apalagi untuk dijadikan alasan untuk kenabiannya. Sebabnya ialah perkataan itu juga ada digunakan untuk bukan manusia. Contohnya firman Allah ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bermaksud dan bahwa sesungguhnya adalah amat sangat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, karena dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat, dalam surat Jin ayat yang ke-6. Ya, teruskan. Di dalam ayat ini, sebagaimana perkataan rijalun yang merupakan kata jama' bagi perkataan rajulun digunakan untuk manusia, ia juga digunakan untuk jin. Cuba tengok ni, rijalun minal ins. Rijal digunakan untuk manusia di sini. Rijalim minal jin. Ni rijal digunakan untuk jin. Jadi tidak jelas. Kalau ada dalam hadis sebut rajul, itu tidak mesti ia bermakna manusia. Apalagi nak kata nabi, lagi jauh. Nak kata manusia masih belum muktamad, masih belum terang, putus belum begitu. Sebab apa? Di dalam Al-Quran ini ada juga diguna perkataan itu untuk selain manusia. Teruskan Firdaus. C. C. Ya. Salah satu dalil Khadir bukan manusia, malah sebaliknya dia adalah malaikat, ialah tindakannya mencabut nyawa seorang kanak-kanak yang tidak berdosa, seperti disebut Allah pada ayat ke-74 surah Al-Kahfi. Mencabut nyawa bukan tugas manusia atau jin yang mukallaf, ia hanya tugas malaikat. Manusia atau jin adalah makhluk mukallaf. Apabila ia melakukannya, ia akan dianggap telah membunuh atau meragut nyawa orang yang tidak bersalah tanpa kebenaran daripada Allah. Itulah sebabnya Nabi Musa alaihissalam menegurnya. Apa yang berlaku sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam bagaimana malaikat mencabut nyawa seseorang menurut ketetapan di alam takwininya. Ini karena tidak ada satupun syariat yang dibawa oleh mana-mana nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan pembunuhan. Kalau diterima Khadir sebagai seorang nabi sekalipun, maka menurut syariat yang dibawanya juga membunuh itu satu perbuatan yang haram dan berdosa. Nabi Musa alaihissalam telah menegurnya karena membunuh orang yang bercanggah juga dengan syariat baginda. Tak ada yang kerana membunuh orang, tak ada yang di situ. Karena membunuh orang bercanggah juga dengan syariat baginda. Ya, sekejap apa ni Firdaus ini salah satu bukti bagi orang yang mengatakan Khadir itu bukan manusia. Apalagi nak kata dia tu nabi. Khadir ini bahkan malaikat. Iaitu sebab dia telah melakukan perbuatan itu bagi orang biasa, tak kira lah kalau nabi sekalipun. Nabi Musa tumbuk satu orang Kipti
bangsa Firaun mati, disebutkan bunuh. Sebab itu zahirnya mengikut syariat mana-mana pun tak ada satu pun syariat yang mengatakan membunuh itu boleh, dibolehkan. Kalau dia ni seorang nabi, mesti syariatnya begitu. Kalau kita kata syariat dia tu dikecualikan, mesti ada buktinya, mesti ada penjelasan yang lebih detail tentang perkara ini. Tetapi itu semua tidak ada. Yang ada sekadar itu saja. Yang ada hanya sekadar itu saja. Jadi ini semua menunjukkan sebenarnya Allah nak menunjukkan kepada Nabi Musa apa yang berlaku di alam takwininya. Bukan dia nak cerita tentang syariat, hukum syariat di sini. Apa yang nak diceritakan, diberitahu oleh Allah kepada Musa ialah apa yang dilakukannya di alam semesta ini. Yang boleh dikatakan manusia secara umumnya, termasuk nabi-nabi sekalipun, tidak semuanya mengetahui tentangnya, diberitahu tentangnya atau ditunjukkan kepadanya. Tak ada begitu. Yang melakukan benda cuma dia dalam rupa manusia. Soal, adakah malaikat dia boleh berupa dengan rupa manusia? Itu jelas sekali boleh. Banyak sekali di dalam hadis-hadis, dalam Quran pun ada sebut. Fatamassala laha basharan sawiyya. Jibril itu berupa sebagai manusia yang sempurna, yang jelas. Bila dia nak meniupkan ruh Allah ke dalam diri Maryam itu, jadi dia berupa sebagai manusia. Dalam Quran, dalam hadis pun banyak. Malaikat menyamar sebagai orang miskin, sebagai orang yang susah begitu, pergi nak menumpang dengan beberapa golongan manusia yang buta, yang botak, yang sopak, itu kan ada dalam hadis yang sahih. Jadi itu tidak pelik kalau malaikat berupa sebagai manusia, dan itulah yang disebutkan sebagai Khadir bagi mereka. Sebab kalau kita terima dia manusia, macam mana dia melakukan sesuatu yang bercanggah dengan syariat? Tapi kalau kita terima dia malaikat, tak ada pelik, tak ada benda yang salah pun. Baik, teruskan Firdaus, teruskan. Oleh karena Khadir bagi golongan ini adalah malaikat yang datang menjelma dalam rupa manusia, maka dia tidak bersalah membunuh manusia, karena dia tidak terikat dengan syariat mana-mana nabi. Membunuh atau mengambil nyawa menurut hukum takwini Allah memang merupakan tugasnya. Walaupun nama yang digelarnya tersebut di dalam hadis-hadis sahih, namun sifat seorang nabi langsung tidak terdapat padanya. Malah daripada perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapannya dapat dikesan bahwa ilmu yang diberikan kepadanya adalah suatu ilmu khusus yang tiada kaitan langsung dengan ilmu syariat. Sekejap ya, Firdaus, sekejap ya. Kalau kita tak terima begini kan, dia akan timbul banyak masalah. Antaranya, ilmu yang ada pada Khadir itu lebih lagi daripada yang ada pada Nabi Musa. Mungkin orang terkeliru di situ sebab kata Allah sebut ada lagi yang lebih alim. Yang lebih alim itu tidak disebut dalam bab mana, dalam bidang ilmu mana. Adakah dalam bidang syariat atau bidang takwini? Bidang takwiniyah. Yang dimaksudkan oleh Allah itu ialah bidang takwiniyah, bukan bidang syariat. Kalau bidang syariat, dah betul dah. Nabi Musa jawab tu. Nabi Musa jawab tu pun bidang syariat. Cuma Allah nak menegur, nak memperbaiki, nak meningkat, mengangkat lagi kedudukan seorang Nabi, lagi Rasul, ulul azminya, supaya lebih berhati-hati dalam berbicara, dalam bercakap. Jangan menampakkan sedikit pun ada bayangan kesombongan. Jangan begitu. Itu sebagai teguran daripada Allah kepadanya. Kalau tidak, nanti orang akan menyimpulkan bahawa ilmu takwini, misalnya sekarang ni kita kata ilmu sains, teknologi, ilmu itu, ilmu ini, ilmu tentang alam semesta ini lebih mulia. Orang yang alim dalam bidang itu akan lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang alim dalam ilmu syariat. Dia akan jadi begitu kesimpulannya. Dia akan jadi begitu. Sedangkan itu
salah, itu tak betul, bukan itu yang dimaksudkan dalam peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa ini. Teruskan, Firdaus. Sebab itulah bila Nabi Musa alaihi salam meminta supaya dia mengajarkan ilmu yang ada padanya kepada baginda seperti tersebut dalam ayat ke-66 surah Al-Kahfi yang dikemukakan oleh Al-Bukhari dalam tajuk bab di atas. Khadir berkata, dan kata-katanya tersebut dalam beberapa hadis sahih. Hadis-hadis itu membuktikan bahawa Khadir adalah malaikat, bukan manusia. Lihatlah hadis-hadis berkenaan di bawah ini. Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin allamakahu la a'lamuhu. Bermaksud, wahai Musa, aku mendapat suatu ilmu daripada ilmu Allah yang diajarnya kepadaku dan engkau tidak mengetahuinya. Engkau pula mendapat ilmu yang diajarnya kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teruskan. Innaka ala ilmin qala ama yakfika. Ini. Innaka ala ilmin min ilmillahi allamakahu Allahu la a'lamuhu wa ana ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu. Bermaksud, mempunyai ilmu daripada ilmu Allah yang diajarnya kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Ada celah. Teruskan. Bermaksud sesungguhnya engkau mempunyai ilmu daripada ilmu Allah yang diajarnya kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Dan aku pula mempunyai ilmu daripada ilmu Allah yang diajarnya kepadaku dan engkau tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Qala ama yakfika anna at-taurata biyadayka wa anna al-wahya ya'tika. Ya Musa. Anna at-taurata. Qala ama yakfika anna at-taurata biyadayka wa anna al-wahya ya'tika. Ya Musa, inna li ilman la yanbaghi laka an ta'lamahu wa inna laka ilman la yanbaghi li an a'lamahu. Bermaksud, dia, yakni Khadir, berkata, tidak cukupkah lagi kepadamu Taurat yang ada di tanganmu dan wahyu datang kepadamu, wahai Musa, wahyu yang datang, sepatutnya ni jatuh ni, yang datang. Tidak cukupkah lagi kepadamu Taurat yang ada di tanganmu dan wahyu yang datang kepadamu, wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai suatu ilmu yang tidak seyogia engkau mengetahuinya, dan sesungguhnya engkau juga mempunyai satu ilmu yang tidak seyogia aku mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari. Syai'un umirtu bi an af'alahu idza ra'aitahu lam tasbir. Bermaksud, itu adalah suatu yang diperintahkan aku melakukannya. Jika engkau melihatnya, engkau tidak akan sabar. Hadis riwayat Bukhari. Ya, teruskan. Hadis-hadis di atas dengan jelas menunjukkan Khadir bukan nabi dan bukan wali, bahkan bukan manusia. Sebaliknya dia adalah malaikat yang diutus Allah, untuk menyatakan hikmat di sebalik kejadian-kejadian yang berlaku di kalangan makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Kalau tidak, maka apakah artinya kata-kata Khadir seperti wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai sesuatu ilmu yang tidak seyogia engkau mengetahuinya, dan sesungguhnya engkau juga mempunyai suatu ilmu yang tidak seyogia aku mengetahuinya. Apakah seorang nabi atau rasul tidak seyogia mengetahui ilmu syariat yang diberikan kepada seorang nabi atau rasul yang lain? Apakah seorang nabi yang mempunyai ilmu yang diajar oleh Allah langsung tidak mengetahui ilmu yang diajar oleh Allah kepada nabi-nabinya yang lain? Alangkah banyaknya persamaan antara ajaran seorang nabi dengan seorang nabi yang lain, khususnya
mengenai akidah dan asas-asas syariat. Jadi ini kan, kalau kita perhatikan di sini, ini bagi saya lah yang paling kuat lah dalil bagi orang-orang yang mengatakan Khadir itu bukan manusia, apalagi nak dikatakan dia tu seorang nabi, bahkan dia ni malaikat, sebab dia kata dia tak tahu apa pun. Dia tak tahu langsung apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Sebagaimana Nabi Musa tak tahu langsung, mana bukan bidang masing-masing. Kalau Rasul atau Nabi, dia sama banyak perkara. Takkan dia tak tahu langsung. Takkan tak sesuai dia tahu. Misalnya tentang membunuh orang itu. Tentang membunuh orang itu salah, berdosa. Membunuh orang itu dikira membunuh tanpa apa-apa kesalahan. Itu adalah membunuh. Takkanlah tak tahu. Langsung Allah tak ajar kepada Nabi. Ini menunjukkan dia bukan seorang Nabi. Kalau seorang Nabi, banyak sekali persamaan ajaran-ajarannya, terutamanya dalam akidah. Takkan tak tahu. Terutamanya asas-asas syariat. Takkan tak sama asas syariat. Asas syariatnya sama. Jadi macam mana dia kata langsung tak tahu? Bahkan tidak seyogianya. Tidak patut tahu pun. Tak patut. Itu bukan urusan. Nabi Musa nak tahu bila orang nak mematikan orang tu, bila orang nak menghidupkan orang tu. Tak ada kena-mengena pun dengan urusannya, dengan tugasnya. Sebagaimana malaikat, tak ada kena-mengena pun dengan urusan dia. Nak menjadikan seseorang itu muslim atau kafir, mematikan orang itu dalam muslim atau kafir, itu bukan urusan dia. Hidayat itu daripada Allah, bukan daripada malaikat. Kemudian orang tu bersembahyang, orang tu tidak bersembahyang, dapat pahala, berdosa tidak dapat pahala, itu dengan pilihan manusia. Itu bukan bidang malaikat. Nak memaksa manusia supaya tidak bersembahyang, supaya bersembahyang dan sebagainya, itu bukan urusan dia. Dia tak tahu pun tidak salah dia. Kalau di sini kita nampak berdasarkan beberapa hadis ini, bagi saya lah merupakan hujah yang kuat di pihak orang yang mengatakan Khadir ini bukan manusia. Jadi tak timbullah soal dia tak mati apa tu, tak timbul soal. Mati ni cerita manusia. Kalau malaikat itu hidup juga panjang. Tak timbul soal kalau orang kata bertemu dengan dia, kalau kita terima pun. Sebab dia memang tak mati. Memang dia ada. Memang dia ada. Daripada dulu lagi. Kalau daripada Nabi Adam pun dia ada, tidak jadi masalah. Dan kita telah bincangkan dengan panjang lebar tentang perkara ni di dalam nota 99 usul dirayah. Dan kita telah bincangkan pun tentangnya dalam beberapa usul. Saya buat 4 usul dirayah berkait dengan Khadir ini. Dan dengan kita membaca semua itu, insya-Allah akan jelas dan terang tentang Khadir itu. Baik. Jadi dah sampai di sini ya. Habis di situ. Kemudian jawapan kepada persoalan keempat. Saya nak minta orang lain pula kalau boleh yang baca. Kita siapa? Maulana. Siapa? Maulana boleh saya baca? Siapa? Ruslan ya? Ruslan, ya, silakan. Ya, silakan. Biasa ada cucu, hari ni tak ada cucu, boleh baca dah. Ya, silakan. Jawapan kepada persoalan keempat. Khilaf yang seterusnya tentang Khadir, jika dikatakan beliau seorang manusia, ialah adakah beliau masih hidup atau sudah meninggal dunia? Majoriti ahli tasawuf mendakwa beliau masih hidup, manakala ahli hadis pula berpendapat beliau telah meninggal dunia sekian lama sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan ulama hadis, Ibnu As-Salah, Imam An-Nawawi dan lain-lain juga berpendapat Khadir masih hidup. Ahli tasawuf bukan sahaja menerima beliau masih hidup, malah beliau dipercayai hidup sejak zaman Nabi Nuh, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Lagi menurut setengah mereka.
Cuma timbul persoalan lain pula jika beliau masih hidup, di manakah beliau berada sekarang? Imam Bukhari, Abu Ya'la Al-Farrah, Ibrahim Al-Harbi, Abu Bakar, Ibnu Al-Arabi dan jumhur ulama hadis dan fiqh pula berpendapat beliau telah meninggal dunia. Antara dalil yang menjadi pegangan mereka ialah satu, firman Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Bermaksud, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmat yang aku berikan kepadamu, kemudian datang pula kepadamu seorang Rasul yang mengesahkan apa yang ada padamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Allah berfirman lagi, bertanya kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian, maka saksikanlah kamu, wahai para nabi, dan aku juga menjadi saksi bersama-samamu. Surah Ali Imran ayat 81. Ya. Kebanyakan ulama berpendapat Khadir adalah seorang nabi. Kalau begitu, beliau juga terikat dengan perjanjian setia yang tersebut di dalam ayat di atas. Perjanjian bahawa bila mana datang seorang Rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Jika Khadir masih hidup di zaman Rasulullah SAW, dalam keadaan beliau bebas pergi ke mana-mana tempat yang dikehendakinya, sesuai dengan kepercayaan orang-orang yang menganggap beliau masih hidup, beliau sepatutnya pergi menolong baginda sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya dalam peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak tersebut di dalam mana-mana ayat Al-Quran atau hadis bahawa Khadir pernah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan yang pernah dilancarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Akal yang sejahtera tidak dapat menerima seorang nabi yang telah membuat perjanjian setia dengan Allah akan memungkiri janjinya. Inilah dalil bahawa Khadir itu telah meninggal dunia. Kalau kita terima dia seorang nabi pun tak mungkin sekarang ni, hari ni, di zaman kita ni dia ada. Kalau di zaman Nabi SAW pun dia sudah meninggal dunia, macam mana nak ada hari ni? Kalau di zaman Nabi SAW pun dia sudah tidak ada. Kalau dia ada, dia terikat dengan perjanjian itu. Kalau kita kata dia Nabi. Kecuali kalau kita kata dia wali. Kalau kita kata dia wali, akan timbul masalah lain pula. Maknanya wali lebih hebat lagi daripada seorang Nabi. Bukan Nabi biasa, Rasul, Ulul Azmi. Itu sudah bercanggah tu. Sudah bercanggah tu. Itu masalahnya. Jadi kenapa dia tidak menolong? Kenapa tidak ada di dalam hadis yang sahih? Kalau kita kata, dia pergi tolong, malaikat pun pergi tolong dalam peperangan Badar, berapa ramai dalam Quran sebut, salasati alaf, khamsati alaf minal malaikah, malaikat turun. Itu malaikat lain cerita. Kecuali kalau kita kata Khadir itu memang malaikat, dia boleh masuklah bersama malaikat, dalam grup malaikat. Itu tak jadi masalah. Tapi kalau dia grup manusia, tiba-tiba tak nampak seperti malaikat, itu suatu perkara yang tak boleh diterima. Kalau manusia tak nampak, untuk apa dia tak nampak?
Kenapa Nabi tak pernah sebut? Satu kali pun tak pernah sebut. Oh, ada bersama kita ni Khadir. Kenapa begitu? Itu masalahnya. Teruskan. Yang kedua. Nombor 2. Ya. Dalam perang Badar, Nabi SAW berdoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma inna tahlika hadhihi al-isabah. Ini satu saja ya. Ni salah ni dua ni. In ni satu saja. Allahumma in tahlika hadhihi al-isabah. In tahlik هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. Bermaksud, ya Allah, tunaikanlah untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, tunaikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, seandainya kumpulan kecil umat Islam ini musnah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, Ibn Hibban, Abu Ya'la dan lain-lain. Jika Khadir masih hidup, tentulah masih ada yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak tepatlah kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Dia kata tak ada dah, engkau akan disembah. Macam mana kata tak ada? Ada lagi Khadir. Ni dah bercanggah. Tidak boleh begitu ya. Teruskan. Nombor 3. Nabi SAW bersabda, Ara'aitum laylatakum hadhihi fa in ra'sa mi'atin. Fa inna. Fa inna ra'sa mi'atin sanatin minha la mi'ati sanatin. Min ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi Ahadun. Ya, teruskan. Bermaksud, ingat baik-baik malam ini. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi pada malam ini akan terus hidup selepas 100 tahun bermula dari malam ini. Hadis riwayat Bukhari. Selepas 100 tahun dari hari ini, tidak ada seorang pun yang hidup pada hari ini akan ada di atas muka bumi. Tentunya Khadir tidak terkecuali daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kalau nak tengok kan, jawapan bagi orang yang mengatakan Khadir itu masih hidup dan tidak bercanggah dengan hadis ini, kena tengok nota inilah, nota 99 usul dirayah. Ini daripada sini kita bermula ke dalam usul dirayah ni. Nota 32, tapi mungkin nota yang dihantar itu tak sama ya. Tetapi usul ke-52 ni daripada sini, dan kita ada 4 usul membincangkan tentang Khadir ini. Agak lengkaplah perbincangannya tentang Khadir ini. Cuma hari ini ada perbincangan tambahan tentang Khadir ini, iaitu saya kemukakan pendapat satu golongan ulama yang mengatakan dia ni bukan Nabi, bukan manusia, tetapi malaikat. Itu yang tidak ada disebut dalam perbincangan usul dirayah. Usul dirayah 4 usul ini bincangkan tentang benda lain, termasuklah tentang umur. Umur ada bincang dengan agak detail lah. Kalau dalam perbincangan Sahih Bukhari kita ni tidak begitu panjang, sebab saya ingat dalam Bukhari ada beberapa tempat kita boleh bincang lagi di tempat-tempat lain sesuai dengan tempat itulah. Jadi saya tidak panjangkan di sini. Kalau nak tengok yang lebih panjang, tengoklah dalam usul dirayah yang ke-52, 53, 54, 55 begitu. Di situ dah ada perbincangan yang panjang, dan kita pun belum lama ketika kita buat online ni pun semasa itulah kita dah bincang. Semasa itu kita dah bincang semua ni. Baik. Teruskan seterusnya yang keempat. Yang keempat, jika dikatakan Khadir sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS lagi, maka bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Bermaksud, dan kami jadikan zuriat keturunannya sahaja orang-orang yang tinggal hidup.
setelah kami binasakan kaumnya yang ingkar. Surah As-Saffat 77. Menunjukkan semua penumpang bahtera Nabi Nuh meninggal dunia kecuali dari keturunannya sahaja. Jadi macam mana? Sebab ada orang yang terima dia tu masih hidup, dia kata dia tu anak Nabi Adam lagi. Ada yang berpendapat begitu walaupun tidak semua. Kepada orang yang berpendapat begitu akan timbul masalah. Sebab yang tinggal selepas daripada selamat bahtera Nabi Nuh itu hanya zuriatnya. Sedangkan ini zuriat Adam bukan zuriat Nuh. Macam mana dia boleh hidup lagi? Yang hidup tu anak cucu Nabi Nuh. Mereka pun tidak kekal. Tidaklah sampai ke hari ini hidup. Tak ada. Begitu. Teruskan. Yang kelima, jika Khadir masih hidup, umurnya tentu menjadi keajaiban yang disebut di dalam Al-Quran. Tetapi tidak ada pula begitu. Umur Nabi Nuh AS sahaja yang disebutkan, firman Allah, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah dia di dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Surah Al-Ankabut ayat ke-14. Jadi Nabi Nuh ni 950 tahun pun disebut. Pelik dah tu. Tak sampai 1000 tahun lagi. Kalau Khadir tu masih hidup sungguh, sepatutnya disebutlah berapa ribu tahun ni. Itu menjadi keajaiban. Itu menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Tapi tidak pernah disebut. Di mana-mana pun. Sama ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang sahih. Teruskan lagi. Nombor 6. Jika Khadir sudah ada di zaman Nabi Adam, bukankah tubuh manusia pada masa itu jauh lebih tinggi dan besar? Jika beliau masih hidup, tentulah akan dapat dikesan dengan mudah kerana saiz badannya yang luar biasa. Jika beliau menjadi ghaib pula, untuk apa dia berselindung begitu? Mengapakah dia mampu bertemu dengan orang-orang jahil dan ahli maksiat, tetapi tidak mampu bertemu dengan para sahabat dan para anbiya? Jika diterima pun pertemuan orang-orang tertentu dengan Khadir yang disebut oleh orang-orang sufi itu, maka ia adalah pertemuan di alam misal, dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil kerana sesiapa pun yang Allah Subhanahu Wa Taala kendaki bertemu di alam misal akan bertemu juga, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita terimalah orang yang sebut kata dia bertemu, itu di alam misal. Macam mimpi lah kita kata. Cuma alam misal ni lain, bukan mimpi. Tapi Allah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Mi'raj itu, Isra Mi'raj itu, bersembahyang dengan sekian ramai Nabi di Baitul Maqdis dan lain-lain lagi itu. Itu apa maknanya? Itu di alam misal. Maknanya kalau orang lain tengok tak nampak semua tu. Itu hanya dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya itu adalah pengalaman kerohanian seseorang itu. Dia tidak lebih daripada alam misal, bukan di alam musyahadah, bukan di alam nyata ini. Tetapi masalahnya kalau kita terima begitu, akan terbuka pintu untuk orang-orang yang tidak bertanggungjawab, orang-orang yang berfahaman salah, ajaran salah, dia boleh macam-macam itu kemukakan. Sehingga yang kita dengar hari ini, yang kita tahu hari ini, macam-macam tarekat ada atas nama itu dan ini, semuanya kononnya menerimanya daripada Khadir, dalam pertemuannya dengan Khadir. Itu kan bahaya. Banyak perkara kemungkaran dan penyelewengan berlaku dengan sebab-sebab itulah. Dengan sebab-sebab itu. Teruskan. Ibnu Al-Qayyim di dalam Al-Mana Al-Munif menyebutkan, hadis-hadis yang menceritakan tentang Khadir dan kehidupannya semuanya dusta dan tidak ada satu pun hadis tentang Khadir masih hidup. Misalnya hadis Rasulullah SAW berada di dalam masjid, kemudian baginda mendengar ada suara bercakap dari belakang. Sahabat pergi untuk melihatnya, rupa-rupanya dia adalah Khadir. Contohnya lagi hadis Khadir dan Ilyas bertemu setiap tahun
dan hadis Jibril, Mikail dan Khadir berhimpun di awan. Semuanya karut dan palsu. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan juga bahawa Ibrahim Al-Harbi ditanya tentang umur Khadir kerana dikhabarkan umurnya yang sangat panjang. Katanya ini semua kerja syaitan. Imam Bukhari sendiri pernah ditanya tentang Khadir dan Nabi Ilyas kerana ada yang menceritakan bahawa Nabi Ilyas masih hidup dan berada di atas langit. Juga selalu bertemu dengan Khadir di Arafah. Imam Bukhari menjawab dengan hadis ketiga yang telah dikemukakan tadi. Ramai lagi ulama-ulama lain yang ditanya tentang Khadir. Mereka menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun." Bermaksud, dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Al-Anbiya ayat 34. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah ditanya tentang Khadir. Beliau menjawab, kalau Khadir masih hidup dengan keramatnya, wajib dia akan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada sesiapa dalam mana-mana hadis menyebutkan kehadirannya dalam mana-mana peristiwa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Beliau juga berpendapat Beliau juga membawakan dalil hadis pertama yang telah disebutkan tadi. Imam Ahmad juga berpendapat sedemikian dengan menggunakan hadis kedua sebagai dalil. Ibnul Al-Jauzi mengatakan ada 4 bukti Khadir telah meninggal dunia dan tidak kekal. Pertama, Al-Quran, 2 Sunnah, 3 Ijma', 4 Qiyas. Di dalam kamus tasawuf, istilah Khadir tidaklah semestinya merujuk kepada satu individu berupa manusia. Ia juga digunakan untuk suatu keadaan, hal. Jiwa yang tenang, lega dan menghijau. Untuk keadaan jiwa yang sedih, takut dan kerisauan pula digunakan istilah alias. Ilyas tu. Jadi maknanya dengan adanya istilah-istilah begini dan dipakai oleh orang-orang sufi, mungkin mereka nak menggambarkan suatu hal, mana keadaan kejiwaan mereka dalam mengamalkan sesuatu amalan ataupun wirid-wirid tertentu, dia ada berlaku kepada jiwa mereka keadaan itu. Keadaan itulah yang disebutkan sebagai Khadir. Jadi itu banyak perkara lah. Tidak jelas Khadir itu sebagai manusia yang memang wujud hidup seperti orang biasa di alam nyata ini, itu tidak jelas. Bahkan dalam kitab-kitab kamus tasawuf juga macam-macam Khadir itu ta'rif yang diberikan tentangnya. Baik, teruskan lagi. Ni orang lain pula lah kalau boleh. Ya, silakan jawapan kepada persoalan kelima. Siapa nak baca pula, silakan. Saya cuba Maulana. Siapa ni? Ramli. Ramli daripada mana? Daripada Port Dickson Maulana. Port Dickson, ya. Silakan. Jawapan kepada persoalan kelima. Salah satu kemusykilan yang sering timbul apabila anda membaca hadis tentang Khadir dan Musa ialah Allah berkata, ada lagi orang lain yang lebih alim daripadamu kepada Nabi Musa AS. Adakah Khadir lebih alim daripada Nabi Musa AS dari semua sudut atau hanya dalam ilmu-ilmu tertentu sahaja? Jika Khadir tidak dianggap sebagai seorang Nabi, maka bolehkah pula seorang manusia biasa mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada seorang Nabi? Jika Khadir dianggap seorang Nabi sekalipun, bolehkah ilmu seorang Nabi melebihi ilmu seorang Rasul? Dan di manakah pula berada umat Khadir? Jawapan kepada kemusykilan ini ialah tentu sekali Khadir tidak lebih alim daripada Nabi Musa dalam semua perkara dan semua sudut. Kelebihan Khadir adalah dari sudut ilmu takwini.
ilmu tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam semesta dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala sahaja. Nabi Musa AS pula lebih alim dari sudut ilmu tasyri'i, ilmu syariat dan hukum hakam Allah untuk diikuti manusia sepanjang hidup mereka. Ilmu tentang kejadian-kejadian yang berlaku di alam semesta dan rahsianya yang dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mana-mana hambanya tidaklah seistimewa ilmu syariat, kerana manusia tidaklah diwajibkan mengetahuinya. Ia pula tidaklah menentukan bahagia atau celaka seseorang itu di dunia dan akhirat. Berbeza dengan ilmu syariat yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk syurga atau neraka. Bukanlah juga bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberitahu apa-apa ilmu tentang kejadian di alam semesta ini atau sunnatullah kepada Nabi Musa AS. Tetapi baginda tidak diberikan keistimewaan tentangnya seperti diberikan kepada Khadir. Ada riwayat menceritakan ketika Nabi Musa AS bertemu Khadir, beliau berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang Nabi datang bertemu saya untuk belajar ilmu?" Nabi Musa menjawab, "Allah telah memberitahuku bahawa engkau mempunyai suatu ilmu yang aku masih belum perolehi dan aku tidak akan pulang dengan tangan kosong." Satu lagi kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat berhubung dengan perkara ini, iaitu sesetengah orang menganggap ilmu yang dikurniakan kepada Nabi Musa AS itu adalah ilmu syariat. Dan ilmu yang dikurniakan kepada Khadir pula adalah ilmu batin atau ilmu tariqat dan hakikat. Lalu mereka membuat kesimpulan bahawa hadis ini menunjukkan ilmu batin atau ilmu tariqat dan hakikat itu lebih mulia dan lebih istimewa daripada ilmu syariat. Kalau tidak, kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata ada lagi orang yang lebih alim daripadamu kepada Nabi Musa AS? Dan kenapa Musa keluar mengembara begitu jauh dengan bersusah payah untuk mencari ilmu daripada orang yang disebut Allah sebagai seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu yang khusus dari sisi kami. Al-Kahfi ayat 65. Orang yang berpendapat begitu sebenarnya terkeliru dan tersalah kerana dua sebab. Pertama, ilmu batin atau ilmu tariqat dan hakikat itu bukanlah suatu yang berasingan daripada ilmu syariat. Ia hanyalah sebahagian daripada ilmu syariat. Ini kerana syariat adalah nama bagi ilmu yang memperbaiki hal ehwal zahir dan batin manusia. Syariat selain menuntut manusia memperbetulkan urusan amalan dan muamalat zahir, menuntut juga mereka agar memperbaiki akhlak dan menyucikan jiwa. Dengan itu, ia merangkumi kedua-dua ilmu zahir dan batin dalam masa yang sama. Oleh kerana ilmu batin itu sebahagian, satu juzuk daripada ilmu syariat, maka menurut logiknya juzuk tidak akan melebihi kul, keseluruhan dalam apapun keadaannya. Dua, Nabi Musa AS memang telah mempunyai ilmu zahir dan batin itu kedua-duanya sekali. Baginda keluar mencari Khadir bukanlah untuk menuntut ilmu batin atau ilmu hakikat daripadanya. Apa yang ada pada Khadir ialah sebahagian daripada ilmu tentang pentadbiran dan pengurusan Allah terhadap alam semesta ini sesuai dengan kehendak dan hikmatnya. Ia tidak berkait langsung dengan ilmu zahir maupun batin. Tiadanya ilmu itu pada Nabi Musa AS bukanlah sesuatu yang mengaibkan dan mencacatkan peranan serta tugas baginda AS. Hikmat di sebalik Allah memberitahu begitu kepada Nabi Musa sehingga mendorong baginda pergi menemui Khadir bukanlah untuk mencari kelebihan yang belum ada padanya
tetapi untuk mengingatkan Musa dan mendisiplinkannya supaya baginda lebih berhati-hati apabila berbicara. Jadi itu sebenarnya hikmat di sebalik itu, tidak lebih daripada itu. Bukanlah nak cerita Nabi Musa ni ilmunya tak cukup lagi, tak lengkap lagi, kena pergi belajar dengan orang tertentu barulah cukup. Bukan begitu. Ini hanya sebagai satu teguran dan cara Allah SWT nak mendisiplinkan Musa, Nabi Musa, supaya dia lebih berhati-hati di masa akan datang. Itu saja. Saya rasa masa kita banyak dan kita tak habis lagi ni. Kena berhenti dulu lah setakat itu, ya. Atau nak habiskan? Tak banyak mana dah juga ni, kira-kiranya. Tapi masa kita akan lari pula lah jadinya. Saya rasa kita berhenti setakat tu lah dulu. Sekadar nak baca tu, yang seterusnya boleh baca sendiri. Ataupun kita sambung nanti akan datang. Jadi kita berhenti setakat tu dah dulu untuk menjaga masa. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi dalam masa ni kita boleh bincanglah tentang kuliah kini Sahih Bukhari. Boleh setakat yang kita sempat bincangkan ini. Saya ada dua soalan Maulana. Ya, silakan. Pertamanya ada disebut pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya. Tentang Qadir. Di Malaysia ni kita biasa dengar, dan saya pernah dengar lah, ada penceramah ustaz yang menuduh Ibn Taymiyah macam-macam, menyesatkanlah, bahkan ada yang mengkafirkan. Apa sebenarnya Maulana? Yang kedua, jika berlaku untuk memandikan mayat lah, suami isteri, yang mana lebih afdal? Isteri mandikan suami, suami mandikan isteri, ataupun sesama lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan? Dua soalan tu. Ya. Yang pertama tentang Ibn Taymiyah itu sebenarnya bagi saya lah orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang telah terkena racun lah, racun pemikiran dia tu. Dia telah menerima pengajaran daripada orang-orang yang ta'assub. Kalau tidak ta'assub, tidak begitu. Sebab itu kita dalam masalah-masalah begini dulu dan sekarang ni pun kita kena tengok yang orang-orang yang hebat-hebat itu, apa pandangan mereka terhadap orang-orang ni, gitu. Lepas tu kalau kita mampu, kita tengok kitab dia tu sendiri, apa yang benda yang tak kenanya. Jadi jika orang-orang yang besar seperti Hafiz Ibn Hajar dan sebagainya sebut dia sebagai Syekhul Islam, siapa kita? Siapa lebih kenal Ibn Taymiyah tu? Kita ke atau orang-orang seperti itu, yang hebat-hebat seperti itu? Jadi kita kena fikirlah benda. Sama juga macam sekarang ni kan, Muhammad bin Abdul Wahab tu begitu musuhnya, bencinya lebih daripada Yahudi. Itu tak kena, bukan begitu sikap orang Islam. Kenapa jadi kita musuh dengan seorang yang telah berjaya ikut mana-mana pun menegakkan sistem Islam dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini? Dia boleh kekal dengan sistem Islam itu. Walaupun ada di sana sini kekurangan, itu tidak dinafikan. Tetapi kenapa sampai begitu sekali memusuhinya? Orang-orang lain yang dulu pemerintahan Islam semua tu habis dah, tak ada hukum Islam. Kita tak pula kritik orang-orang tu, itu yang pelik. Itu saya duka cita lah dengan orang-orang kita ni. Sebab mengikut yang saya belajar, tak ada masalah semua ni mereka ni. Bahkan kita boleh kata kalau orang yang benci kepada mereka ini sebenarnya orang ada penyakit. Ada penyakit. Sama ada dia ahli bid'ah atau orang yang keliru sebenarnya. Keliru sebab menerima ilmu daripada orang-orang yang begitu. Orang-orang yang ta'assub. Kalau tidak sebenarnya tak timbul masalah. Mereka itu semuanya orang-orang yang berjasa kepada agama. Kalau ada orang yang kritik, kita kena tengok juga, ada juga yang sebut baik dia. Memanglah biasalah orang-orang yang hebat-hebat dia kadang-kadang pendapat dia yang jauh ke depan, yang berbeza daripada orang lain, dia akan ada begitulah. Dia akan ada begitulah. Usahkan orang lain, Rasulullah sendiri pun manusia yang hebat. Kan ada musuh, ada yang sanggup mati kerananya, ada yang begitu sayang kepadanya. Tetapi berapa ramai yang benci? Kalau kita nak mengambil kira yang benci itu, teruklah, tak ada siapa dah kalau macam tu yang boleh kita percaya, yang boleh kita anggap baik. Gitu kedudukannya. Sebab bagi saya
Kita tengok kitab dia, kita tengok ulama-ulama lain kata yang hebat-hebat, yang kita kata ikhlas lah. Orang-orang yang ikhlas, tak ada kepentingan, tidak taksub. Cuba tengok Hafiz Ibn Hajar tu Syafi'i. Ibnu Taimiyah dia bukan Syafi'i, tapi kita tengok keterbukaan dia tetap mengatakan Syekhul Islam. Dan orang tua ni ramai lagi sebut, bukan seorang dua. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua, masalah mandikan itu, itulah dia. Kalau mazhab Syafi'i dia masalah sedikit kalau isteri nak mandikan suami atau sebaliknya, sebab masalah wuduk tu kan, bersentuh tu jadi batal wuduk. Tapi kalau mengikut pendapat orang lain yang mengatakan tak batal, macam yang kita telah bincang dah sebelum ni, begitu panjang kita dah bincang tu, tak timbul masalah lah. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, dalam riwayat-riwayat, asar-asar, banyak sekali Sayyidina Abu Bakar dimandikan oleh isteri dia juga, tak ada timbul pun masalah. Orang tu orang ni, isteri dia mandikan isteri, ada pun. Jadi yang benar tu tidak jadi halangan lah. Kalau nak, kalau tidak nak, orang lain boleh. Lelaki sama lelaki, iaitu yang baik, yang lebih baik kita kata. Tapi kalau isterinya nak mandikan, suaminya nak mandikan, jadi dia kena faham lah. Kalau orang Syafi'i dia melapik tak apa, dia kena pakai sarung tangan lah. Nak gosok-gosok sana sini tu, mungkin boleh lah dengan cara begitu. Ataupun terus pakai mazhab lain, tak payahlah itu. Kita ambil contoh daripada sahabat-sahabat, berapa ramai, bukan seorang dua yang buat begitu. Boleh pun. Ni kadang-kadang saya dengar cerita lah, nak mandi mayat dekat hospital tu jadi masalah pula itu. Dikatakan berdosa lah. Sebenarnya tidak jadi masalah. Kalau isterinya dia nak buat begitu, barilah peluang kepada dia memandikan pasangan masing-masing. Itulah kelebihannya. Lebih baik lagi suami sendiri melihat. Kalau orang lain walaupun perempuan, dia bukan boleh tengok aurat perempuan yang lain. Suami lain, Allah dah bagi dah tu. Itu semacam kemudahan yang Allah bagi untuk keadaan-keadaan beginilah. Bila sampai masa begini, boleh suami buat, boleh isteri buat. Macam saya sebut tadi, ketika sakit misalnya, macam mana? Jadi dengan itulah hikmat. Kita kata tak perlu bertutup semasa bersetubuh tu. Tak boleh tengok masing-masing aurat masing-masing, boleh tengok. Sebab itu termasuk dalam yang dikecualikan. Dalam Quran disebut walladzina hum li furuj itu sebut furuj, bukan aurat lagi. Jelas. Kemaluan. Mana kalau boleh, apa kita nak pakai hadis-hadis dhaif tu? Pendapat orang tu orang ni, kita nak tinggalkan sahabat yang buat isteri mandikan suami tu berapa ramai? Suami mandikan isteri. Tak timbul pun. Tapi bila sekarang ni kita dah taksub sangat dengan satu mazhab, dia jadi gitulah, susah lah. Gitulah. Wallahualam. Ya, silakan. Saya ini Maulana tentang pertama tentang belajar bahasa Urdu pertemuan pertama atau perdana 2 pekan yang lalu. Maulana ada sebut, Maulana punya ada sahabat dari Indonesia dulu belajar dekat di India. Mungkin siapa sahabat-sahabat Maulana yang dari Indonesia pernah belajar di India? Itu soalan yang pertama, biar boleh mungkin tahu pula siapa mungkin yang Maulana ingat. Yang kedua tentang saya dengar uraian Maulana tentang belajar atau di India ini ada yang Ahlul Hadis dan karya kitabnya Tuhfatul Ahwazi, Aunul Ma'bud, tapi ada yang Dioban seperti Badlul Majhud, ada Ghayatul Maqsud dan kitab-kitab yang lain. Pertanyaan saya, kalau saudara jemaah tabligh itu bagian yang mana dia Maulana? Yang Ahlul Hadis atau yang Dioban atau ada madrasah lain, dan bagaimana sanad seperti kitab yang Fadailul A'mal ini. Jadi yang mengasas muallifnya kitab ini dia yang Ahlul Hadis kah atau Dioban kah atau macam mana pula Maulana? Makasih banyak. Ya, sama. Saya ramai sebenarnya kawan-kawan di Indonesia tu, ramai. Boleh katakan setiap wilayah, setiap negeri, setiap kawasan tu ada
Tetapi semasa saya belajar dulu, sahabat-sahabat kita daripada Indonesia agak susah sedikit belajar di India pada masa tu. Sebab mereka kena visa dan perlu diperbarui dari semasa saya rasa 6 bulan kena keluar daripada India. Tapi kami pelajar-pelajar Malaysia pada masa itu tidak dikenakan visa pada masa itu. Ada pasport saja 5 tahun sekali pergi job sudah memadai. Tetapi sekarang ni kami daripada Malaysia pun susah, sama juga. Saya tak pastilah kalau Indonesia macam mana sekarang ni. Mudahkah ataupun perlu visa macam dahulu lagi? Saya rasa macam dahulu lagi Indonesia pun. Tapi kalau Malaysia memang susah lah sekarang ni. Bukan sekadar di India saja, di Pakistan pun sama. Di Pakistan pun sama. Saya tidak pasti Indonesia kalau di Pakistan lebih mudah atau macam mana, saya tak pasti. Tapi kawan-kawan saya daripada Indonesia tu ramai semasa saya di India. Ini Haji Ali, ada daripada Sulawesi, macam-macam tempat. Maluku apa nama itu pun ada, Jawa, Ustaz Ahmad, anak Syekh Hussein Habsyi. Syekh Hussein Habsyi, itu pun kawan saya. Dan Ustaz Maftuhin, saya dengar-dengar kata dia dah meninggal dunia. Wallahu alam. Saya tak tahu. Ramai lagi, Ali Rejab, Fahmi Zamzam, Syekh Fahmi Zamzam yang dia pun lama di Malaysia ni, dah meninggal dunia. Itu sahabat-sahabat saya semua tu, semasa belajar dahulu. Jadi ramailah. Kemudian yang daripada Indonesia, daripada Malaysia ni bukan belajar agama semuanya, macam-macam lagi belajar ilmu-ilmu lain pun di sana ada juga. Tetapi kita lebih rapat, lebih biasa bertemu dengan sama-sama belajar agama lah. Dan sahabat-sahabat saya daripada Indonesia tu terpilih lah, saya nampak pada masa dulu. Sebab mereka dihantar oleh pesantren-pesantren setelah dipilih. Berbeza dengan pelajar Malaysia ni, ikut saja pergi. Sebab dia mudah nak pergi kan. Siapa saja nak pergi. Sudah cukup persediaan ke, tidak cukup ke, macam-macam ada latar belakang tu. Tapi kalau pelajar-pelajar, sahabat-sahabat saya daripada Indonesia, umumnya yang pergi ke sana tu yang terpilih. Jadi mereka tu dari segi pembelajarannya lebih baik lah. Tapi pelajar Malaysia lebih ramai di sana pada masa itulah. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni sebab susah nak pergi mari kan. Kena ada visa itu, visa ini, kemudian timbul pula fitnah ni. Pengganas lah, kata macam-macam kan. Jadi kerajaan sana pun menimbulkan benda tu, kerajaan kita pun menimbulkan benda tu juga. Jadi kerugiannya umat Islam. Kerugiannya. Bila tak boleh pergi ke sana itulah akhirnya timbul idea untuk pergi ke Yaman tu pula. Ramai pergi ke Yaman, di situ pula timbul masalah, kesianlah kepada sahabat-sahabat kita yang pergi ke Yaman. Walaupun ada tempat-tempat yang betul-betul ikut sunnah, bagus, ada juga yang ikut khurafat ni. Yang ikut khurafat, tak tahu hadis maudhu', hadis dhaif, semua pakai. Ada juga yang macam tu. Itu kesianlah. Ini semua setelah kita semua sebelah Nusantara ni tak dapat pergi ke sana. Sebelum itu orang tak bunyi pun pergi ke Yaman ni, tak ada pun orang pergi ke Yaman. Setelah kami di sini di Malaysia ni sekarang ni menghadapi satu masalah lah, bila balik puak-puak ni dengan logo capalnya, dengan apanya, mereka ni lah yang mendukungnya. Itulah sebenarnya satu masalah sebenarnya kalau tempat belajar itu tempat belajar yang tidak betul-betul mengikut sunnah lah. Jadi susah di kemudian hari. Susah. Kita terpaksa bertembung pula untuk memperbaiki keadaan itu. Itulah yang berlaku sekarang ini. Itu suatu yang malang. Dari satu segi berlakunya peperangan di sana itu satu rahmat juga. Sebab orang tak boleh pergi bebas sangat. Tetapi masih lagi pergi. Sebenarnya yang saya tahu masih lagi pergi. Itu kesian lah sebenarnya. Bagi saya suatu kerugian lah kita tak dapat pergi ke sebelah India, Pakistan. Kalau boleh pergi pun orang Malaysia sebelah Arab lah sekarang ni. Itu pun tidak semua juga. Sentiasa ada masalah lah itu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ramailah sahabat maknanya. Selalu terkenal saya kepada mereka. Ada Ustaz Abdul Qadir, ada telefon saya daripada Sulawesi, dia telefon kepada saya. Ingat sahabat lama tak bertemu, nak dengar suara. Ya. Setengah-setengah tu saya dengar dah meninggal dunia. Ya. Itulah yang pertama. Yang keduanya, memang di India tu
boleh dikatakan ulama yang muktabar ataupun aliran yang muktabar ada dua tadilah, Ahlul Hadis dan Deobandi, aliran Deobandi. Dan jamaah tabligh apa semua ni dia sebenarnya daripada aliran Deobandi, bukan aliran Ahlul Hadis. Ahlul Hadis tak ada. Jamaah tabligh macam tu dalam bentuk yang kita lihat hari ini pergi ke mana-mana dunia itu aliran Deobandi. Sebab Maulana Ilyas tu pengasas dia, jamaah tabligh itu dia memang belajar di Deoban. Memang lepasan Deoban. Jadi Deobandi lah. Syekh Zakaria apa semua pengarang Fadail Amal itu pun itu tokoh ulama Deobandi semua tu. Syekh Zakaria pun bukan main hebat dia. Jangan tengok kepada Fadail Amal itu saja. Kita kena tengok kepada Aujazul Masalik yang dia tulis. Itu sangat bagus kitab itu. Itu bila dia bincang tentang mazhab Malik umpamanya. Tokoh-tokoh dalam mazhab Malik pun kagum. Mereka kata kita pun tak dapat buat sehebat itu, sekemas itu cerita tentang mazhab Malik. Apa lagi tentang mazhab-mazhab lain. Dan tidak adalah benda-benda yang kita dapati di dalam Fadail Amal itu di dalam Aujazul Masalik misalnya. Itu sebagai contoh lah. Sebab manusia ni adalah kekurangan di sana sini, itu tidak dinafikan. Kalau tidak mungkin manusia ni jadi taksub sangat pula. Allah SWT buatlah benda-benda seperti itu supaya kita nampak ada juga kekurangan dia. Tidaklah kita angkat lebih sangat sehingga jadi lebih-lebih sampai ke peringkat pemujaan. Mungkin ada juga hikmatnya di situ. Wallahu a'lam. Tapi mereka semua daripada aliran Deobandi. Ya. Ya, silakan. Tadi tentang kedudukan Khadir. Sama ada Khadir, ya. Malaikat ataupun Nabi itu. Ya. Dua ada pandangan masing-masing. Dan adakah ianya sama seperti dalam cerita Harut Marut? Menurut pandangan Maulana lah. Untuk kita simpulkan pada pelajaran ini. Ya. Kalau Harut Marut itu saya lebih cenderung mengatakan dia tu tidak malaikat. Kalau dalam masalah Khadir ini saya lebih cenderung kepada dia tu malaikat. Walaupun saya seperti biasalah, seperti dalam masalah-masalah lain sentiasa menghormati, meraih pandangan yang lain. Apalagi mereka pun ada alasan juga. Tapi macam kita bincang tadi lah, saya lebih cenderung ke situ. Orang lain nak pilih pendapat lain, terpulang. Saya dah kemukakan bukti-bukti bagi masing-masing itu. Fikir sendiri. Itulah cara orang yang belajar hadis ni begitu. Kita dedahkan. Lepas tu nak pilih yang mana terpulang lah. Dan kalau kita pendapat yang kita tak pilih, jangan kita merendah-rendahkan ataupun memperlekehkan, memandang hina orang yang berpendapat. Begitu tak boleh. Kalau selagi ada hujahnya, ada dalilnya. Walaupun kita tak bersetuju. Cuma kalau masalah wali itu saya tak boleh terima lah. Saya tak boleh. Walaupun masih ada yang boleh terima. Tapi agak jauh lah. Dia akan menimbulkan banyak masalah kalau kita pakai pendapat itu. Tapi kalau pakai dia tu seorang Nabi, masih boleh lagi. Tetapi saya rasa lebih selamat, tidak akan menimbulkan sebarang masalah kalau kita pilih pendapat yang mengatakan ia adalah malaikat. Baru selesai masalah. Banyak perkara. Begitulah pada pandangan saya lah. Wallahu a'lam.